Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأبواب العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita dibagi segala nikmat dan rahmat kepada kita. Tidaklah kerja lain hikmatnya kita supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini, iaitu pagi yang kita penuh bertawajjuh diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mana-mana bentuk. Setengah-setengah mereka solat duha, setengah-setengah mereka mendahului dengan isyraq, dan setengah-setengah mereka bertasbih, dan setengah-setengah daripada semalam lagi, iaitu berselawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita di pagi ini kita mengadakan majlis ta'limi kita supaya kita itu dapat kebajikan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih lagi duduk di dalam bahasa akidah. Maka akidah kita yang kita sudah bagi maklumat beberapa kali perjumpaan kita dulu, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Berdua-dua itu berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan caranya mengajar sifat 20 dan sifat 13. Tetapi hari ini kita nak bagi maklumat lain daripada jalan ni dua-dua ni. Kita nak bagi akidah kepada kita, iaitu akidah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dan satu lagi iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka dua-dua syekh ni yang sangat-sangatlah kita saat itu tepat-tepat saat itu boleh ambil manfaat untuk jadi kebajikan, dan setengah-setengah daripada tepat tidak sama dengan paham kita. Lalu itulah kita nak bagi penjelasan di sini supaya bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita boleh faham bersama, khususnya kita di dalam tempat oleh kerana saya sendiri pun termasuk daripada orang tempat juga. Kerana ibu saya asal daripada Kampung Poho. Kampung Poho ni duduk di dalam Bangusina kita ni. Iaitu keluarga Baka Karing.
Manakala bakar karing tu keluarga mama saya. Sebab mama saya bakar karing orang asal daripada Kampung Poho, bangun Sina, tapi duduk di Jalo. Bila duduk di Jalo, maka keluarga tok-tok di Jalo tu duduk di sebelah Bandar Baru ni pun satu keturunan ni, lalu itulah hidup di Bandar Baru. Jadi kalau turut ibu saya orang asal di dalam kawasan Bangun Sina ni juga. Sebab itulah mengajar sini tu kita berasa kata kita mengajar rumah kita dah. Rumah kita dah. Tapi walau bagaimanapun tak kenal. Bapak-bapak tak kenal ibu-ibu. Kawasan 50 kok ni pun pak saudara sepupu ada. Pak saudara sepupu ada. Tu dia. Hak bakar karing tu jelah kebanyakan. Tu dia. InsyaAllah kita nak bagi maklumat sedikit tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan tauhidul asma' was sifat, yang mana kita dapat maklumat daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan satu lagi iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, tentang akidah ni sangat-sangat penting lah. Sebab di dalam mata kita selalu dengar daripada Syekh Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala, yang mana kita duk dengar hak lepas-lepas dah kita duk bagi tahu tu, dia berkata awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula sekali wajib ke atas manusia ialah pengenalan ilah, pengenalan Tuhan. Bistiqani, dengan yakin. Kita kenal Tuhan, kenal dengan yakin. Itu dia. Awwalu wajibin 'alal insani, mula-mula sekali yang wajib ke atas manusia. Gapo wajib ke atas manusia mula-mula sekali? Yang wajib ke atas manusia di sini, manusia ni kita pakai dengan makna mukallafin. Wajib ke atas orang-orang yang mukallaf ni. Kita selaku orang mukallaf, orang akil dan balik, wajib ke atas kita. Pak anak-anak kita tak ada akil lagi, tak ada balik lagi. Mereka itu pun kita kena ajar ambil daripada kanak-kanak lagi. Ajar ambil daripada kanak-kanak lagi. Sebab apa? Sebab bila siapa masa dia tak jadi berat, tak jadi segar, tak jadi lambat, tak jadi betak dalam nak menghadapi makrifat pengenalan Allah ni. Jadi tak jadi payahlah bila kita sebut, boleh faham selalu. Itu dia. Maka mula-mula agama pengenalan ilah, pengenalan Allah, ialah pengenalan Allah bistiqani, hal keadaan dengan yakin. Kita kena kenal Tuhan dengan yakin. Bila kata kena kenal Tuhan dengan yakin, kembali kelik kita kepada ayat Al-Quran surah Muhammad, iaitu ayat 19. Surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang mana kita beberapa kali dah kita waktu baik ayat ni. Supaya we boleh tahu, we boleh reti kata ayat yang Allah suruh kenal dia tu sikit sangat ya, pendek sangat ya. Itu dia. Ulama ambil erti di situ awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula agama pengenalan Allah. Itu dia. Jadi sikit sangat ya. Hendaklah kenal kamu, maka hendaklah kenal kamu. Maka hendaklah kenal olehmu akan bahawasa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Tak kata ya. Pendek sangat ya. Suruh kita kenal Tuhan, tak kata ya. Maka bila suruh kenal Tuhan dalam bab akidah, dalam bab i'tiqad, dalam bab pegangan, sekadar kata kenal Tuhan tu Allah tu tak boleh nak kemah. Tak kejap. Faham tak? Sebab apa? Sebab Islam ni pecah 73 ni pakat berubuk. Pakat berubuk kaum. Mana kalau berubuk kaum nak kan nak kemah, nak pegang tu kejap. Itulah ulama masing orang panggil masing-masing cari jalan. Masing-masing buat lorong. Itu dia. Masing-masing buat lorong. Jadi lorong tu lorong tak serupa lah. Demo tu pelorong gigok tu, demo ni pelorong gigok ni. Tujuan tu lah ya. Tujuan
nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nak wi siapa ma'rifatillah. Nak wi siapa situ. Itu dia. Jadi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dia buat sifat 13. Imam Abu Mansur Al-Maturidi cara nak kenal Tuhan dia buat sifat 20. Baik tak? Tu nak royak kata demo ni ngajar sifat 20, ngajar sifat 13. Bawa mari tengok Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ni dia buat tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Kita mari tengok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun sama juga. Nah, sebagai mujaddid pula. Nah, mari mari tajdid semula iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Setelah mana nah linyak mari tauhid itu, tauhid 3 tu, maka mari siapa masa dia itu boleh sebar semula. Boleh sebar semula. Jadi hak tu orang panggil cara. Nah, orang panggil cara, orang panggil tangga, orang panggil jalan. Tujuan nak makrifatillah belaka. Lepas tu hari ni kita nak fokus pergi kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Bagaimanakah kita nak faham tauhid tiga-tiga ni? Itu dia. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ni adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku belaka. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maknanya kita turut lakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Turut Nabi, turut sahabat. Nah, Nabi tu as-sunnah, sahabat-sahabat tu wal Jamaah. Turut Nabi, turut sahabat. Turut Nabi, turut khulafair rasyidin. Jadi Nabi tu as-sunnah, khulafaur rasyidin tu iaitu wal Jamaah. Jadi semua tu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Tetapi kita nak tengok masalahnya buku akidah ni. Nah, buku akidah ni kerana akidah sangat-sangat takut, sangat-sangat bimbang dalam bab fahami hak ni tu. Kadang-kadang kita tak jelas, kadang-kadang kita tak nyata. Lalu itulah kita nak jelas, nak nyata ni, kita nak pegang cara mana. Buku akidah tu ya. Akidah pengenalan Allah. Tara tu ya. Tu pengenalan Allah. Lepas tu nak kemah, kita mari tengok di dalam bahasa. Maka akidah ni, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum. Man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah satu golongan daripada umatku. Satu golongan daripada umatku ni senantiasa, maknanya seumur-umur ambil daripada masa Nabi. Tu dia. Satu golongan daripada umatku, Nabi kata zahirina 'alal haqqi. Zahir mereka itu di atas benar. Zahir mereka itu di atas benar, ambil daripada masaku ni. Sehingga siapa hari kiamat. Hingga siapa kita sekarang, sehingga siapa hari kiamat. La yadurruhum man khazalahum. Kalau ada orang nak kena, nak merosakkan, nak meruntuh, tak dapat meruntuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari kiamat. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datangkan oleh pekerjaan Allah. Maknanya sehingga sampai hari kiamat. Itu dia. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berjalan di atas jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Sifat 20 kita duk bagi huraidah, sifat 13 duk bagi huraidah. Pada hari ini kita duk fokus kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma' was sifat, yang mana dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mari kenal dulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dia orang Harrani. Harrani ni orang diberi maklumat kepada kita. Harrani iaitu satu bandar, satu tempat, satu bandar duduk di kawasan
Nah, sebelah lek Syam tu, naik kat sebelah lek Syam di bawah negeri Turki. Nah, negeri Turki, orang hak pernah pergi buat ziarahi Turki. Nah, orang hak duk kenal kat kawasan-kawasan tu, tahu kawasan Harran. Nah, kawasan Harran masa zaman dulu iaitu kawasan tu kawasan agama Sabi'ah. Sabi'ah ni iaitu agama semua bitai dalam kawasan tu. Tak ada pelik hak tu orang panggil buku semua hak zaman dulu. Biasa ya tengok Mekah Madinah semua berala. Perak. Kawasan Mekah semua berala masa dulu. Tu nak ayat kata masa dulu kawasan Harran ni kawasan Sabi'ah. Gapo Sabi'ah? Iaitu kawasan orang-orang di kawasan tu semua bitai. Tu dia. Bahawa kita mari kat sebelah lek Parsi ni, mari kat sebelah lek Fursan ni, sebelah lek Parsi, sebelah lek Iran, sebelah lek Iraq ni, orang semua api. Nah, Majusi, agama Majusi. Agama Majusi ni semua api kat sebelah lek Iran kat ni. Semua api. Tu dia. Mari kat sebelah lek Yaman kat ni. Mari kat sebelah lek ni, kalau masa Sabak, masa dulu kat masa Balqis dulu semua matahari. Pada tu. Sebab tu lah ada lagi kesel-kesel semua matahari. Tu dia. Jadi semua matahari bawa mari kat kawasan Ning pun seperti juga mari kat sebelah lek. Sebelah lek mari kat sebelah lek Iraq kat Ning ada juga semua bulan. Semua matahari ada lagi. Lepas tu semua berala, di celah-celah tu semua berala. Semua berala. Jadi nak royak kata perkara macam tu tak habis. Tak habis masa dulu. Semua. Jadi orang kafir, orang Buddha, orang Buddha pun duk semua berala. Semua hak roh, hak mati dah pun ada. Authan, ada lagi pula asnam duk semua iaitu semua pokok-pokok kayu pun ada, semua berala-berala pun ada, semua batu macam-macam lah. Masa dulu. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia orang Harrani. Orang Harrani dia beranak pada tahunnya 991 Hijriyah. Dia meninggal dunia bukan di dalam bumi Harran tak. Beranak di dalam bumi Harran, diperanakkan dia di dalam bumi Harran. 991. Lepas tu dia hak itu mari hijrah mari ke Syam, mari duduk dalam bumi Syam dan dia pergi ke Mesir kat sana tu. Duk pergi mari hadap ke Mekah dia kelik kepada Syam dia. Maka dia hak itu nak kelik kepada Syam saat itu tak ada kelik ke bumi Harran dak. Maka dia boleh sebar dalam kawasan Syam. Syam ni dia duduk di Damesk. Duduk di Damesk. Maka dia meninggal dunia di bumi Syam, di Damaskus ataupun Damesk. Diperkuburkan dia iaitu pada Makbarah Sofiyah. Makbarah Sofiyah ni iaitu kubur tu tempat orang tani ahli-ahli Sofi. Ahli-ahli Sofi iaitu orang tasawuf. Lagi makam di situ pada tahunnya 728 Hijriyah. Itulah secara ringkasan daripada Syekhul Islam iaitu Ibn Taymiyah. Maka yang kita boleh kenal satu lagi iaitu tokoh agama juga iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia ni peranakkan dia pada tahunnya pada tahun 1115 Hijriyah. Dia beranak di bumi Uyainah. Iaitu di satu kampung iaitu Uyainah, duduk di dalam bandar Najdin. Bandar Najdin ni dekat dengan kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Lebih kurang 30 batu lebih-lebih lah. Sehingga sampai di Riyadh tu. Jadi duduk dalam bumi Najdin lah. Uyainah ni beranak di situ. Lepas tu dia beranak dalam keluarga yang mulia. Keluarga dia iaitu ayah dia Abdul Wahhab. Dan lagi pula ayah kepada Abdul Wahhab tu iaitu Sulaiman. Banyak lagi lah. Dan pak saudara dia katanya nama Ibrahim bin Sulaiman. Tu keluarga dia. Jadi keluarga dia kebanyakan daripada ulama, daripada tokoh-tokoh ulama. Maka ulama masa tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluarga dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh ulama dia mazhab Hambali. Itu dia, ayah dia mazhab Hambali dan nenek dia pun mazhab Hambali. Jadi qadi Najdin. Jadi qada, qadil qada di bumi Najdin.
Bukan biasalah. Nah, tetapi akidah yang kita akan bagi penjelasan di sini iaitu akidah tauhid 3, iaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Itu dia. Hak ni akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita akan bagi penjelasan di sini supaya ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita boleh ambil faham bersama, boleh ambil manfaat bersama. Itu dia. Buku pegangan ni kita kena pegang kejap, kita kena pegang kemah. Pegang kejap, pegang kemah. Bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuasa, tidak seumpama apa sahaja yang ada di atas muka bumi. Maka kita tengok di sini. Apa yang tauhid rububiyah dan apa yang tauhid uluhiyah dan apakah tauhid asma wa sifat. Tu kita naknya. Kita bila kita pergi baca dalam bahasa Arab, jadi baca bahasa Arab tu kena baca seka-seka bagi hurai pula. Jadi pakai masa. Ni kita nak rekah fahami. Bahasa Melayu kita yang mudah faham, dia rekah fahami. Kalau baca seka-seka tu hurai seka-seka tak reti kok tu pula dah lama masa dia. Apa tauhid? Kita klik dulu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Apa tauhid? Erti tauhid tu dulu. Tauhid tu daripada kelimah wahada dulu mula-mula. Kelimah ni satu kelimah 3 huruf dah kan? Satu kelimah 3 huruf. Sekurang-kurang kita kata PE nak kan? PE perbuatan tu. Orang panggil PE tu. Kelimah wahada dengan makna apa wahada ni? Dengan maknanya satu. Wahid satu. Tak? Wahid tu satu. Wahid isnain, salasa, arba'a, khamsa. Orang panggil isim adad, isim bilangan itu satu. Wahid tu dengan makna satu. Wahada tu satu tak? Lepas tu tauhid mana apa hak kita kata tauhid tu. Aku nak pergi mengaji tauhid, aku nak pergi mengaji pegangan, aku nak pergi mengaji akidah, aku nak pergi mengaji aqaid. Gapo aqaid? Gapo pegangan tu. Tu. Kita guna nama satu nama daripada asal dia panggil usuluddin tu, asal agama. Boleh panggil belaka ilmu tauhid ni. Panggil tauhid pun boleh, panggil usuluddin pun boleh. Panggil akidah pun boleh, bab pegangan pun boleh. Tak ada apalah. Cuma Nawawi faham kata kelimah tauhid tu makna apa? Apa arti dia bahasa kita, bahasa Melayu kita, tauhid tu. Sebab dalam kitab tauhid ni duk cara hak ke Tuhan ni. Duk cara kita nak tahu hak ke Tuhan ni, nak tahu hak Tuhan, nak tahu hak Rasul, nak tahu hak malaikat, nak tahu hak kitab, nak tahu hak hari kiamat, nak tahu hak penimang ni, ia kena kita tengok di dalam kitab tauhid. Maka kitab tauhid ni gapo kitab tauhid? Tauhid tu, ambil kelimah tu dulu. Tu dia. Tauhid tu makna apa? Tauhid tu bahasa Melayu kita ke, iaitu mengesahkan ataupun menyatukan. Itu dia. Menyatukan. Gapo menyatukan? Kita iktikad kata Tuhan tu tu mengesahkan. Kita iktikad kata Allah tu satu. Tu orang panggil menyatukan. Maka kan tu daripada kelimah akan tu lah. Akan Allah. Menyatu akan Allah. Mengesah maknanya kita iktikad kata Allah tu Allah tu ya. Itu mengesahkan, menyatukan, mengesahkan. Maknanya kita menyatukan Allah, kita mengesahkan Allah. Baik tauhid. Ya kadang-kadang kelimah ni tu dia tak tahu nak cari juga asal supaya kita kata dia. Nak pergi mana tu? Nak pergi semaya. Nak pergi mana tu? Nak pergi semaya. Gapo semaya? Gapo sembayang? Sembayang? Nak pergi sembayang. Sembayang tu asal dia sembah. Sembah satu kelimah. Yang satu kelimah. Sembah satu kelimah, yang satu kelimah. Sembah yang.
boyo gi kapuh kita baca sembahyang. Tahu gapo dah lah. Kalau kita baca ke seka-seka tak apa, sembah. Lepas tu yang. Tu dia. Pas yang ke apa tu? Yang tu sifat tak? yang tu sifat. Asal dia gini. Sembah yang menjadikan kita. Sembah yang menjadikan kita. Maka siapa yang menjadikan kita? Allah. Sembah yang menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita tu? Allah. Oi panjang berdoa. Tak? Panjang berdoa. Sembah satu kelima. Yang satu kelima menjadikan kita tu, menjadikan satu kelima kita tu pula dah. Satu kelima pula dah banyak. Oh jadi panjang. Jadi kena duk royak belah tu panjang. Pakai gini, buai yang. Apa? Buai menjadikan kita. Allah tu. Menjadikan kita tu dengan Allah hak tulah. Menjadikan kita dengan Allah tu hak tulah. Yang menjadikan kita tu dengan Allah tu hak tulah. Allah murak daripada ataupun orang panggil ataf bayan daripada yang menjadikan kita. Bahaya panjang berdoa. Bahawa kata panjang berdoa, sebut yang saja dia. Sebut yang saja dia. Sembah yang. Sembah yang. Lepas tu lagi kapuh. Dua kelimah tu jadi sembahyang. Tahu gapo lah. Nak gana ni? Nak pergi sembahyang. Bah boleh ke Melayu kita, tempat tai kita ni, nak pergi sembahyang. Gapo tak tahu sembahyang. Ming alih, ya. Nak pergi sembahyang. Sing ming alih, lepas tu ya dua ekor. Sembahyang, nak pergi sembahyang. Cuk situ. Jadi tak tahu apa kita. Tu malah tu. Pas ni pun seperti itulah. Tauhid menyatukan. Habis dia kena hurai. Menyatukan. Mengesahkan. Maknanya menyatu akan Allah. Mengesah akan Allah. Apa murak? Muraknya gini. Aku iktikad bahawa Tuhan itu sah. Aku iktikad bahawa Allah itu satu. Iktikad bahawa Allah itu sah. Tu orang panggil mengesahkan Allah. Menyatukan Allah. Itu tauhid. Daripada kelima, wahhada yuwahhidu tauhidan. Wazannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Itu wazan tu. Tak? Tu dia wazan yang kedua daripada sulasi mazid satu huruf. Sulasi mazid satu huruf. Tiga wazan lagi. Wazan if'al dan wazan taf'il, wazan mufa'alah. Maka wazan yang kedua tu. Itu dia. Menyatukan Allah, mengesahkan Allah tu tauhid. Lepas tu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Tu. Apa pula dah rububiyah tu? Uluhiyah. Tu dia deh. Tu dia. Mengesahkan pahadah tidak kata kita iktikad kata Tuhan itu sah. Kita pegang kata Tuhan itu satu. Tu orang panggil mengesahkan tauhid. Tauhid. Maka di sini rububiyah, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was sifat. Apa rububiyah? Tu dia. Rububiyah daripada kalimah Rabb. Uluhiyah daripada kalimah ilah. Itu dia. Rabb makna apa? Bahasa Melayu kita. Rabb arti dia Tuhan. Tak? Rabb tu arti dia Tuhan. Tuhan. Ta, waw, ha, nun. Tuhan. Rabb arti dia Tuhan. Ilah pun arti dia Tuhan. Tak? Tuhan. Gapo Tuhan? Tanya klik pula. Bukan hantu Tuhan. Kalau hantu tu gulawe. Gulawe. Hak ni Tuhan. Gapo Tuhan? Tuhan dengan maknanya tuai. Kita kecek Tuhan tu bahasa dia. Bawa tulis bahasa Melayu kita tempat kampung-kampung kita ni Tuhan. Hak nu Tuhan, hak ni Tuhan. Hak nung tu tukar lagi kepada ya, Tuhan.
Tuhan. Hak nu Tuhan. Tu dia. Kita kecek kapung jadi Tuhan. Tu dia. Apa Tuhan? Tuhan tu bahasa kita agak Tuhan. Nah, Tuhan. Siapa Tuhan segala makhluk ni? 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 Kita jawab kata Allah. Sebab apa boleh jawab kata Allah? Sebab ayat Quran ada. Mana? Surah Fatihah tu. Nah, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan dengan Tuhan hak tu lah. Tuhan ialah Tuhan, Tuhan ialah Tuhan. Hak tu lah. Baik tak? Tu dia. Tuhan bakar dengan maknanya sahib. Tuhan bakar dengan maknanya malik. Malik dengan makna yang milik. Tuhan ni terjemahnya sahib. Tuhan tu sahib. Lepas tu lagi malik. Apa malik? Yang milik. Tak? Segala makhluk ni milik siapa? Hak Tuhan. Siapa Tuhan dia? Allah. Tuhan lah Tuhan dia. Maka Tuhan dengan Tuhan tu hak tu lah ya. Tak? Lepas tu hak jadi keliru betul mana? Betul kita hidup pinjam Tuhan tu. Kita di kita. Tak? Kita di kita Tuhan. Kelimah Tuhan tu. Siapa Tuhan mutu ni? Tuan mutu ni siapa ni? Cok ikut C ni. Cok di tengah jalan ni. Siapa tuan mutu ni? Kita jawab kata kita tuan. Kerana cok sini. Tengah jalan ni. Cok pas tepi ke? Baik tak? Kita mengaku kata kita tuan. Kau mengaku tuan tak apa. Bahawa kita mengaku Tuhan. Siapa yang Tuhan mutu ni? Saya Tuhan mutu. Tu siap. Bakal tengok corang. Kelima hak Tuhan saat ni tu. Bahawa kita guna Tuhan, pakak tengok corang. Tengok apa? Ada tengok tu nak kata kita syirik. Ada hak tengok tu, kok mana boleh dia mau pakak kata dia mau Tuhan? Tak? Tu. Ada hak tengok nak kata kita syirik. Buat apa? Muduk ngaku Tuhan. Tak? Dia mau tu kata mengaku Tuhan syirik tu. Baik tak? Syirik sebab mengaku Tuhan. Sebab Tuhan Esa ya. Pakai saat ni kita mengaji hak ni Tuhan dengan Tuhan. Tuhan arti dia Tuhan, Tuhan arti dia Tuhan. Tak gitu kan? Baik tak? Makhluk ni siapa Tuhan? Allah. Makhluk ni siapa Tuhan? Allah. Tuhan ialah Tuhan, Tuhan ialah Tuhan. Kena tak? Kena. Lepas tu, siapa Tuhan mutu ni? Kita. Siapa Tuhan mutu ni? Kita. Bawa kata kita hak yang kedua tu, tengok. Kau mana? Tu nak ayat kata nak wipahai dulu tu. Nak wipahai kan? Tuhan ni pada istilah dan pada lugah. Pakar pada lugah dan pakar pada istilah. Baik tak? Pada lugah dengan maknanya Tuhan. Pada istilah dengan maknanya mengaku diri jadi Tuhan. Orang panggil Tuhan ni dia guna dalam bab ta'abbud, dalam bab sembah. Baik tak? Tuhan ni guna pada istilahnya dalam bab sembah. Maka hak kita mengaku kata kita Tuhan tu Tuhan pada lurah. Pada lurah ni dengan maknanya Tuhan. Bila Tuhan boleh kita kata Tuhan, boleh bila pada lurah saat itu makna tulah dua ni Tuhan dengan Tuhan itu pada lurah kita mengaku kata kita Tuhan mutu tu. Kitalah Tuhan mutu tu. Pas syirik tak? Tak ada syirik. Kerana apa? Kerana pakai murak hak pada lurah. Pakai arti hak pada lugah, bukan pada istilah. Kalau pada istilah pupo. Apa? Tengok supaya Firaun. Dia mengaku kata dia Tuhan.
Tapi yang mengaku hak apa tu? Yang mengaku hak pada istilah. Pada istilah tu kufur. Sebab apa? Sebab tu hesa ya. Mungkin duk mengaku kata mung Tuhan, maka kufur lah mung. Sebab apa? Sebab mung pegang kata mung lah hak lebih daripada segala-gala. Pas kita pegang tak lah tu? Tak. Pegang aku Tuhan mutun ni. Kita tak ada pegang kata aku ni banding supaya dengan Tuhan ni. Tak. Pas Fir'aun je banding supaya tu. Tak ada orang yang hebat daripada aku. Aku boleh buat bukit. 3 buah pula bukit tu. Apa bukit? Ahramat piramid tu. Tengok dia buat piramid tu. Dia boleh arah orang. Nak buat besar mana buat boleh. Dia boleh baikkan, dia boleh bunuh orang, dia boleh igat orang, dia boleh khenakkan orang, matikan orang. Tu dia nak royak kata dia mengaku balas tu. Dia mengaku diri dia tu diri Tuhan. Hak tu syirik kufur tu. Sebab dia mengaku Tuhan tu pada istilah. Kita mengaku Tuhan ni pada lurah. Tapi nak guna macam ni, dia kena mengaji. Faham tak? Dia kita mengaji, kita tahu maksud murak dia, kita tahu makna dia. Sebab itulah kita nak kecek main kok tahrir dalam orang-orang hak tak ada mempunyai ilmu pengetahuan, nak kecek tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata dia ni hidup mengaku Tuhan. Tu penuh kan. Asal Tuhan tu Tuhan. Tuhan ke apa? Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Pak kita bukan Tuhan semua, Tuhan mutu tu ya. Bumi hak kita tak mutu tu. Bumi siapa? Bukan kita Tuhan. Orang lain dah Tuhan. Tu dia. Faham tu? Tu nak royak we faham kata, cara guna. Habis tu cara guna ni we faham molek. We faham molek. Pada hakikat dan pada majaz kita we faham. Allah Tuhan pada hakikat. Kita Tuhan pada majaz. Tuhan pada majaz. Rumah ni rumah siapa ni? Rumah kita. Sebab kita duk milik. Milik ni orang panggil milik pada majaz, milik samutara. Pada hakikat Allah Tuhan dia. Rumah kita tu pada hakikat Allah Tuhan dia. Kita milik samutara ya. Bila kita mati, orang pergi dak kubur rumah kita. Dak kali. Kereta kita orang pergi dak kubur. Dak juga, duk situ juga. Tu nak royak kata milik samutara. Tuhan samutara ya. Tu orang panggil tuan majazi. Bukan tuan hakiki. Pas salah tak kita mengaku lah tu. Salah apa kita tak ada mengaku kata kita Tuhan pada istilah. Kita mengaku kita ni Tuhan pada lurah ya. Kecek mudah-mudah gak fa'il pada majazi, bukan fa'il pada hakiki. Faham tak? Siapa kata takut nak kata balas tu, takut kufur. Supaya duk bahas apa Jabriyah dengan Mu'tazilah tu. Mu'tazilah berani telajak, Jabriyah takut telajak. Siapa ke segala perbuatan Tuhan berlaku. Tak berani nak kata hak kita, takut ke syirik, takut ke kufur. Mu'tazilah berani berdoa dah. Dah Tuhan kita kuasa dah, kita buat belakang kan. Baik ke pun kita. Tu. Tapi dia orang panggil bak tahsin takbih ni. Kebaikan ni daripada Allah, kejahatan daripada hamba sendiri. Tu pula dah. Tu dia. Kalau Qadariyah ni pakai dia semua lalu dah. Segala perbuatan duk di kita semua. Duk di hamba semua. Tuhan tak ada beri bekas dak hak tu, manusia hak beri bekas. Jadi tengok tu. Baik tu. Ni nak royak kata kita takut we kena cara. Kita berani we kena cara. Barulah kita berjalan kena. Lebih lagi dalam bab akidah ni dia kena berguru. Dia kena berguru. Tu dia. Maka kita pergi tauhid rububiyah. Rububiyah daripada kalimah Rabb. Rabb mana apa? Maknanya Tuhan. Bila Tuhan, boleh kita nak panggil Tuhan ya Rabb, wahai Tuhan. Ya Rabb, wahai Tuhan. Kalau nak bubuh ya mutakallim, ya Rabbi, hei Tuhanku. Nak ada ku sikit, nak ada idhafat sikit. Kita nak orang panggil nak bangsa dengan diri kita hang itu ya Rabbi, hei Tuhanku. Kita nak mengaku kata Tuhan tu Tuhan kita. Ya Rabbi.
hei Tuhanku. Tidak, ya Rabb, hei Tuhan. Ada tu, Rabb tu dengan makna Tuhan. Gisa lagi uluhiyah. Nah, tauhid mengesahkan uluhiyah. Mengesahkan, menyatukan tauhid tu. Uluhiyah daripada kalimah ilah. Daripada kalimah ilah. Maka ilah tu pun Tuhan juga. Boleh kita buh harah nida. Ya ilah. Nah, ya ilahi Tuhan. Kalau nak buh ya mutakallim, ya ilahi, Tuhanku. Ya Rabbi, ya ilahi, Tuhanku. Tuhanku belaka tu. Nah, Rabbi pun Tuhanku, ilahi pun Tuhanku. Dua-dua tu Tuhan kita belaka. Rabbi Tuhan kita, ilahi Tuhan kita. Kadang-kadang nak tasbih tu ilahi Rabbi, subhanallah, 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 subhanallah. Sebut ilahi, sebut Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak? Itu dia. Kama dia di sini Rabb, Tuhan. Rububiyah terjemah dia ketuhanan. Rabb tu Tuhan, rububiyah ketuhanan. Rabb tu Tuhan, rububiyah ketuhanan. Rububiyah tu sifat ketuhanan. Tak? Ni Tuhan, ni sifat Tuhan. Ni Tuhan sendiri, Rabb tu diri Tuhan tu. Rububiyah sifat dia. Kita manusia ada demoning orang lelaki. Orang lelaki tu zat, diri dia. Sifat, nah, supaya kita kecek dia. Demoning orang jatuh. Orang lelaki tu lah orang jatuh. Tu. Ning orang jatuh. Tu diri zat dia. Dia mempunyai sifat kejatanan. Sifat jatuh ada di dia. Malah ada sifat jatuh. Tubuh dia tu jatuh dah. Kalau kita cek alat dia pun ada jatuh sungguh. Nah, alat tunjuk kata jatuh tu ada sungguh di tubuh dia. Maka dia ni jatuh. Pak ada sifat kejahatan ni. Mana sifat kejahatan ni? Gagah. Kerah. Hebat. Tu sifat jatuh ada sungguh dia. Faham tak? Apa boleh kata itu? Kerana tapriknya nak buai sifat tino. Ya ada ke? Diri jatuh tapi sifat pondek, sifat tino. Sifat dia tu tino. Bila sifat tino, maka dia tak panggil jatuh, dia panggil pondek. Faham tak? Dia panggil pondek. Dia ni pondek, dia tak panggil jatuh. Dia ni jatuh. Jatuh tu hakikat dia jatuh tapi pondek sifat dia. Maka dia panggil orang pondek. Sebab apa? Sebab zat jatuh sifat tino. Bila zat jatuh sifat tino, dia tak mutabakah. Bila tak mutabakah, dia tubik nama satu nama lagi, dia panggil pondek. Hak Tuhan tak. Tuhan ni, nah, Tuhan ni orang panggil Rabb. Diri zat dia. Hak tu rububiyah, sifat dia. Sifat ketuhanan. Supaya bahasa sia kita guna. Manut kena kepada zat manusia, manut ni. Manusia tam, sifat ke manusia tu sifat. Buat apa? Kerana ada manusia tapi sifat menate. Malah ada sifat menate. Makan sore, duduk sore, tak tolong kau orang, tak heran kau orang, duduk supaya menate, tengok boyo boleh. Benda-benda hak kita tahu. Yo patuk pang tu yo buat lari. Tok sewi kau orang, tok sewi ke gugu dia. Yo buat lari. Pergi makan lepas belah. Menate ye ni. Menate. Buat apa? Dia tak bagi kepada gugu dia. Kita tak boleh makan pakai makan ramai-ramai. Tu sifat ke manusia Balah ana sifat ke manusia berasa nyanyo ke orang lain. Kita boleh dah, orang lain tak ada boleh lagi. Kurang-kurang dia boleh makan ratik. Tak banyak pun sikit tak apa dah. Tu orang panggil ada sifat ke manusia tu sifat orang panggil. Pas kalau Tuhan tak ada sifat ke Tuhan ni, boleh ke kita nak panggil Tuhan? Faham tak? Cara nak wipah. Cara nak wipah. Nah, ilah dengan uluhiyah tu Rabb dengan rububiyah nak wipah dua tu. Takut tak faham duk kata-kata saja, takutlah tu ya. Kita bimbang takut duk kata saja. Bo kata apa? Kata boleh hurai. Tu baru
Baru ke faham. Hak kita kata tu kita faham dak kita dak kata tu beza gapo di antara Rabb dengan rububiyah tu. Baru katalah tu supaya manut dengan manusia tam lah. Manusia tam dengan manusia cun. Siatam ni. Tu dia sifat. Hani pun sebab tu ilah Tuhan. Uluhiyah sifat ketuhanan. Baik tak? Kadang-kadang tubuh tu tino, tapi sifat bukan sifat tino, sifat jatuh. Demon ni nama apa ni? Nama Me'iyah. Baik tak? Kalau pergi buka sebelah dalam pun ada alat hak tunjuk kata Me'iyah sungguh. Tapi sifat dia bukan ni sifat. Bukan sifat tino ni. Tuan nama Me'iyah, alat apa Me'iyah. Tapi bawa kata akik bagai. Kolas tong, akik sore ya. 2 tongnya tindai 3 tong. Kita akik sore pun rasa itu siap dah. Tu dia. Tu. Jadi nak royak kata seorang perempuan, kita tengok seorang perempuan, nama apa ni? Nama Me'iyah. Sifat orang panggil alat dia. Kalau kita pergi buka tengok pun, Me'iyah sungguh misal kita kata. Tetapi akak tong kola tu 3 tong. Pakai dia sore je. Tina 3 tong naik main-main je. Akak naik tak kereta. Rana Me'iyah itu lalu ni. Lepas tu gagah lah tu. Pada tu. Lepas tu, kalau gitu sifat ni bukan sifat perempuan ni. Sifat ni sifat lelaki. Sifat jatuh ada pada dia. Bila sifat jatuh pada dia, buat berjalan pokerah molek nampak. Dia ni nak panggil tino tak boleh pergi ni. Walaupun diri dia tino, orang panggil apa nama dia? Dia tukar nama, kita nama Tom. Tak? Tu nak royak kata tukar dah nama Tom. Ni nak wipah ni. Nak wipah kata Allah. Nak royak kata kadang-kadang kita panggil Rabb. Allah kadang-kadang kita panggil ilah. Maka Rabb dengan ilah tu Tuhan. Bahawa jadi rububiyah ketuhanan, uluhiyah ketuhanan, terjemuh ketuhanan. Kalau Rabb terjemuh Tuhan, kalau ilah terjemuh Tuhan. Hak nu sifat, hak ni zat. Faham tak? Ni pun sepatu lelaki, ni orang jatuh. Orang lelaki, zat. Sifat kejatanan, sifat jatuh ada di dia, sifat gagah tu. Hak ni tino. Sifat sifat perempuan. Sifat dia tu perempuan, maknanya ada lemah lembut dia. Jadi orang perempuan serta dengan sifat. Orang lelaki serta dengan sifat, baru penuh molek. Faham tak? Tu dia. Tak boleh lagi kita nak. Baru duk hurai kelimuh je baru. Lepas tu nak tahu beza. Beza mana dua-dua ni? Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Beza mana dua tu? Bezanya Rabb. Rabb tu sebelah lek Tuhan menghadapi makhluk. Sebelah lek Tuhan tu menghadapi makhluk. Tuhan hadap mari ke kita. Balah mana Tuhan menghadapi makhluk? Allah menjadikan kita. Allah merezekikan kita. Allah mentadbirkan kita. Allah menghidupkan kita. Allah mematikan kita. Faham tak? Tu. Sebelah lek Tuhan menghadapi kok makhluk tu dia panggil Rabb. Tuhan juga, tapi Tuhan tu Rabb sebab menghadapi makhluk. Allah menjadikan kita. Allah merezekikan kita, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah mentadbirkan kita. Sebelah lek Tuhan hadap kat kita tu, dia panggil Rabb. Maka boleh reti maksud di situ mengesahkan Allah pada memberi bekas.
Menyatukan Allah maknanya Tuhan soyah buat segala makhluk tu. Tuhan soyah memberi bekah segala makhluk tu, tak ada berkongsi dengan siapa-siapa. Tuhan buat kita pun seorang dia lah. Tuhan hidup kita pun seorang dia lah. Tuhan mematikan kita pun seorang dia lah. Tuhan merezekikan kita pun seorang dia lah. Zat dia satu saja. Hak menjadikan kita, merezekikan kita, mengadakan kita, mematikan kita, menghidupkan kita. Zat dia satu saja. Tu orang panggil Rabb. Menyatukan pada ijad, menyatukan pada pada irzaq, pada merezekikan, pada imat, pada mematikan, pada ihya, pada menghidupkan. Tu orang panggil fit ta'thir, pada memberi bekas. Tuhan satu saja memberi bekas, sebelah lain Tuhan menghadapi kita. Kalau nak berhenti lagi, macam pelajar-pelajar kita di hari ini. Apabila siapa kelas akhir, akhir sanawi katanya, kelas akhir sanawi, budak-budak kita ni akhir sanawi dah ni kena turun pergi tarbiyah. Tarbiyah kok kampung. Turun kok kampung. Pelajar sekolah dah. Nak turun tarbiyah kok kampung. Maka kelimah tarbiyah tu mari mana? Mari daripada Rabba yurabbi tarbiyatan. Baik. Rabba yurabbi tarbiyatan. Kelimah hak Rabb hak kita sebut tadi. Rabba yurabbi tarbiyatan. Maknanya mengasuh bahasa kita, mendidik bahasa kita, didik, asuh. Maka nak asuh, nak didik ni fahami balah mana? Fahami orang atas asuh orang bawah. Nak didik ni orang atas didik orang bawah. Sebab itulah orang nak didik ni sikap hidup dia, orang panggil kelakuan dia kena kelakuan murabbi. Kena ada sifat, sifat murabbi tu. Maka dia nak pergi asuh orang, digelarkan dia murabbi. Jadi murabbi tu daripada atas ke bawah. Orang yang jadi murabbi ni nak pergi didik orang bawah dah ke? Nak pergi didik tadika, nak pergi ajar doa, nak pergi ajar cara ambil air semaya, nak pergi ajar cara semaya, nak pergi ajar cara beri salam, nak pergi ajar cara menghadapi orang tua, nak pergi ajar akhlak gapo, sebelah lek atas ajar, sebelah lek bawah. Daripada atas ke bawah. Murabbi tu nak ajar anak-anak tadika kita. Kalau itu Rob ni atas turun ke bawah. Hak kita dok terjemuh didik, mengasuh. Tapi kita didik bukan seorang, kita ramai. Murabbi tu ramai, murabbin deh. Jadi ramai, jadi murabbin kita ni. Jadi ramai kita. Tuhan dak ya. Sebab tu dia panggil tauhid rububiyah. Tuhan ya duk cara kita. Tuhan ya yang buat kita. Tu orang panggil tauhid. Tauhid ni ya. Tuhan ya beri bekah. Tuhan ya juru beri rezeki kepada kita. Tuhan ya juru buat kita. Tuhan ya juru mematikan kita. Tuhan ya juru menghidupkan kita. Tuhan ya juru mentadbirkan kita. Tu fahami tauhid rububiyah. Pas salah tak? Tak ada salah. Cara-cara tu. Cara-cara. Ulama dia ambil pandai cara dia ambil. Tak ada salah. Pas kita pergi dak balah tu. Kita pergi balah tu juga. Tuhan satu saja yang beri bekah. Yang lain tidak beri bekah. Tu tauhid rububiyah. Ada lagi kosi-kosi yang lain? Tak. Allah satu saja. Tu tauhid rububiyah. Menghadapi makhluk ni Tuhan saja. Buat gapo-gapo atur, gapo-gapo beri rezeki, dia saja. Tengok kita nak beri rezeki, tengok kita nak beri duit pitih kepada kakak, kepada adik-adik kita misalnya. Ibu kita tak ada bulan ni. Apa dak hantar duit kepada adik kita tu. Lepas tu dia tanya, Abang ada duit dah bulan ni. Ni duit tak cukup ni nak hantar ke adik ni. Anaknya mana? Anak lah boleh 7-800. Ada 7-800 ada. Kalau banyak ada tu tak ada lah. Misal dia. Kita pun tolong 7-800 hantar ke mi kita. Ibu kita tolong anak dia hak ni tu, dia sorang ke dia kena syirik, kena tupai hak lain lagi.
Tak ada sorang dak, tupai kita pula dah. Tu orang panggil bukan tauhid. Kadang-kadang pergi tupai demo tu. Kadang-kadang pergi bertai duit demo ni. Kadang-kadang metok duit hak kakak hak boleh kerja dah. Kadang-kadang metok hak abang hak boleh boleh duk tubik duit gaji dah. Jadi kena pakak-pakak nak tolong adik we boleh mengaji. Allah dak, tauhid rububiyah. Satu je. Buat langit sorang dia je. Buat bumi sorang dia je. Buat pokok kayu sorang dia je. Buat binatang sorang dia je. Kena minta tolong dak malaikat tolong pegang ni weh malaikat. Ni pegang kayu ni sikit weh, pegang ni sikit weh. Dak. Tauhid rububiyah. Sebelah lek Tuhan kepada makhluk, Tuhan yang beri bekah satu saja. Tu tauhid rububiyah. Berak? Tak ada baca tarikh dia kali duk hurai. Sebab ya orang kita ni faham dengan hurai bukan faham dengan tarikh. Baca tarikh pun tak ada gapo, ada dalam tarikh. Tu. Orang panggil mengesahkan Allah pada memberi bekas. Tak? Ada lagi. Dak ya setara tu dia tak memadai lagi. Dia kena kemah cara nak pegang tu. Ni tak ada pada ni, duk goyak ni. Tu dia. So, kita pergi pula tauhid uluhiyah. Gapo tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ni kita menghadapi Allah. Sebelah lek kita pula hadap pergi ke Tuhan. Tuhan buat kita dah kan. Tuhan beri rezeki kita dah. Tuhan menghidupkan kita, mematikan kita. Ni sebelah lek kita nak hadap ke Tuhan pula. Mula-mula sekali kita nak mensyukurkan Allah. Kita nak semaya sujud kepada Allah. Kita nak rokok kepada Allah. Kita nak mengayuhar kepada Allah. Kita nak minta doa kepada Allah. Kita nak apa sahaja menghadapi Allah. Hak tu dia panggil ilah. Sebelah lek kita tuju pergi ke Allah tu dia panggil ilah. Sebelah lek Allah menuju kepada kita Rabb. Perak. Kita kena semaya kepada Allah satu saja. Sujud kepada Allah satu saja. Rokok kepada Allah satu saja. Kita nak berdoa kepada Allah satu saja. Tak? Nak syukur kepada Allah satu saja. Tu orang panggil mengesahkan Allah pada ibadat. Menyatukan Allah pada ibadat. Kita buat ibadat apa sahaja kena menghadapi Allah satu saja. Ikhlas kerana Allah satu je. Bukan kerana lain-lain tak. Sebab tu kalau kita buat ibadat kerana manusia, kerana manusia ada dah sikit. Faham tak? Orang panggil tidak satu dah. Buat ibadat kerana nak kepada syurga. Buat ibadat kerana takut pada neraka. Boleh kira, tapi orang panggil ada kerana lain sikit-sikit. Halih-halih dah kerana lain. Hak nak kerana Allah satu saja. Sebab tauhid mengesahkan Allah pada ibadat. Uluhiyah pada ibadat. Ada. Jadi tempat kita tuju. Tempat kita tuju iaitu Allah. Ilah pakai dengan mana makluh. Tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah, makluh, ma'bud. Yang disembah dengan sebenar saja. Tempat sembah tu ikut tu saja. Boleh faham deh. Tu uluhiyah. Tu ilah. Tu dia. Pergi pula. Rekah-rekah je ni ngaji sejen nak erti tiga-tiga tu tak mungkin lah. Tapi nak royak kata sekali lalu. Kali lalu tu berasa boleh gambar dah sikit-sikit dah. Boleh gambar dah sikit-sikit. Ya nak hak pakai nak wipeh sungguh nak pakai masa lah. Tu dia. Lepas tu tauhid asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Gapo tauhidul asma wa sifat? Kelimah tauhid kita tahu dah mengesahkan Allah. Tauhid. Mengesahkan Allah. Mengesahkan al-asma akan nama-nama. Nama siapa? Nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Jadi di sini nak ayat kata al-asma, nama-nama. Nama siapa? Nama Allah. Nama-nama Allah. Allah zat Allah tu satu ya, tapi nama dia banyak. Lepas tu kita nak mengesahkan, kita nak menyatukan nama Tuhan hak banyak tu. Balahana nak mengesah nama-nama Tuhan banyak. Kita ambil contoh sah. Mana kata nama Tuhan? Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Fattah, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, gitu tak? Kita ambil sah ya. Ambilnya Al-Karim. Kita ambil Al-Karim sah tu, kita tanya. Nama siapa Al-Karim ni? Nama Allah. Nama Tuhan. Al-Karim. Tuhan mana? Tuhan Allah. Ada tak gitu Tuhan lain hak nama sepening? Tak ada dah. Tak ada dah. Nama Allah satu saja. Al-Karim ni nama Tuhan kita je. Tuhan lain-lain lagi ada tak nama sepening? Tak ada. So ni. Nama Tuhan kita so nama Al-Karim. Perak. Lepas tu Al-Jabbar. Al-Jabbar pun nama Allah so je. Ada tak gitu Tuhan lain nama Al-Jabbar? Tak ada. Tuhan kita so je. Al-Ghafur pun nama Tuhan kita ke? Nama tu banyak, nama dia tu banyak, tapi nama dia so je. Orang lain tak ada nama supaya ni. Dia satu je. Tu orang panggil tauhid al-asma. Ya. Nama Tuhan 99 dibangsakan kepada hadis. Ya. Ambillah nama so mana-mana. Nama Tuhan so je. Nama hak Tuhan so je. Nama tu 99 lah. Tapi ambil so tu, nama ni hak pia, hak Allah saya. Tuhan lain lagi ada tak? Tak ada. Ya saya. Nama dia je. Nama tu 99 lah. Tapi 99 tu ambil so. Ambil so mari, nama siapa? Nama Allah. Ni, Al-Karim ni nama Allah. Nama Tuhan Allah. Al-Ghaffar, nama Tuhan Allah. Tuhan lain ada tak nama ni? Tak ada. Al-Mutakabbir, nama Allah satu saja. Bukan nama orang lain. Tak ada nama lain. Tuhan lain-lain lagi ada tak nama seperti ni? Tak ada. Ia satu saja. Al-Muhaimin, nama Allah ni. Nama Yasa je. Bukan nama orang lain. Tak ada nama lain. Al-Karim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Fattah, nama Tuhan ni so je. Tuhan lain tak ada nama ni. Nama tu banyak lah. Tapi nama tu mai tok di Tuhan ni so je. Segala nama tu tok di Tuhan ni so je. Tuhan lain tak ada nama seperti ni. Faham tak? Lepas tu kita rasa kena nama Al-Karim ni. Kita nak tak nama anak kita boleh tak? Tak boleh. Sebab nama ni Tuhan so je. Allah, nama Tuhan so je. Tuhan ni so je nama ni, Allah ni. Lepas kita anak baru beranak kita, orang tina baru beranak. Lepas kita nak tak nama Allah boleh tak? Tak boleh. Apa tak boleh? Haram. Sebab nama Tuhan so je. Duk di Tuhan so je nama ni. Al-Karim pun duk dia so je. Al-Jabbar pun duk di dia so je. Al-Ghafur duk dia so je. Allah duk dia so je. Al-Muhaimin duk dia so je. Pas orang lain tak boleh tak. Haram. Kita berasa nak tak juga. Nak tak boleh. Demo bubuh hamba di situ. Hamba Karim. Hamba Jabbar. Hamba Ghafur. Hamba Ar-Rahman. Hamba Ar-Rahim. Hamba Allah. Letak hamba situ. Sebab kita hamba. Sebab dia Tuhan. Pas hamba ni kita nak warana jadi bahasa Arab. Wa abdun. Abdullah. Abdul Karim. Abdul Jabbar. Abdul Mutakabbir. Abdul Muhaimin. Tak apa. Faham tak? Buh abdu. Bubuh hamba situ. Sebab apa? Sebab nama Tuhan je. Semua nama 99 tu nama Tuhan je. Nak pergi buh nama orang lain kata, buh nama anak kita tak boleh harai. Tuhan lain ada tak nama ni? Tak ada. Nama Tuhan satu je, 99 tu. Al-Karim pun nama Allah lah. Ar-Rahim pun nama Allah lah. Al-Ghafur pun nama Allah lah. Nama Yasa je. Faham tak? Tu dia. Nama dia satu saja. Apa boleh tak kita nak tak nama kita? Nak tak nama anak kita? Misalnya, nak tak nama Allah anak kita.
Allah Gih sekolah hari ni. Gih sekolah hari ni. Sekolah nak katuk dah. 2-3 hari nak ngaji ni. Gih sekolah. Kita nak murid. Cari anak kita. Nak pergi dia pergi sekolah. Panggil Allah. Allah. Boleh tak? Tak boleh. Haram. Buat apa? Sebab nama ni Tuhan satu saja. Pak kalau nak juga, bubuh hamba di depan tu. Hamba Allah. Sebab Allah tu Tuhan. Hamba tu anak kita. Anak kita ni hamba Allah. Anak kita ni hamba Al-Karim. Anak kita ni hamba Ar-Rahim. Anak kita ni hamba Al-Ghafur. Boleh kan? Hamba tu gapo bahasa Arab? Abdun. Abdullah. Abdul Karim. Abdul Jabbar. Abdul Mutakabbir. Tak apa. Tak apa. Buah Abdul tu. Tiba-tiba orang kita je duk peteh mulut dah kan. Tak ada buah Abdul dak. Karing nak gimana karing? Tak ada buah Abdul pula dah. Boleh tak nak kata lah tu? Jawabnya tak apa, tapi syarat jangan buah alih-alih. Harap. Tak apa nak panggil. Rahman nak gimana tu? Rahim nak gimana tu? Tak apa, jangan buah alih-alih. Dah buah alih-alih, pop ya klik pada Tuhan dah. Harap. Tu. Kalau nak bubuh alih-alih juga, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kalau nak panggil Rahim saja, Rahim, jangan buah leh-leh. Perak. Kalau nak kita nak panggil Allah tak leh. Abdullah tak apa. Tapi kalau tak saya buah leh-leh tak apa. Lah. Oh lah, gimana? Tak apa. Sebab apa? Ya bukan nama Tuhan lah. Sebab nama Tuhan alih-leh tu orang panggil alih-leh lil jalalah. Alih-leh menunjuk bahawa alih-leh tu alih-leh hak mulia. Orang panggil alih-leh lil lazimah. Tengok duk bahas masalah alih-leh di dalam Ibnu Malik Alfiyah tu wa ba'du a'lami alaihi dakhala lil lamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa zikru za wa hazfuhu siyani. Ada hak sebut alih-leh lazimah tu. Hak ni alih-leh lil lamhi. Satu alih-leh lil lamhi. Dia bahasa lagi tu alih-leh lil mausul. Ada alih-leh lil mausul tu pula alih-leh lil lazimah. Lil lazimah tu dia tak ada nak silap aik dah. Baik tu. Tu kadang-kadang alih-leh lil lazimah tu orang panggil alih-leh hak duk pada al-an. Lazim kena ada alih-leh. Padahal an sekarang. Baik. An dengan makna sekarang. Tapi boh alih-leh. Tu bahasa dia banyak. Kita tengok dalam nu lah. Kita tengok dalam nu. Ni kita duk kecek akidah. Kita tak ada tak kata ni alih-leh gapo alih-leh gapo. Nak royak kata hak tu dia mau nak bahas di dalam ilmu nahwu nu. Cuma nak faham kata balah ning we nak erti tauhidul asma. Pas tauhidul asma wa sifat, sifat pula lagi. Biasa. Gapo pada kita nak terjemah sifat ni? Tauhidus sifat. Tauhid mengesahkan, menyatukan. Pas sifat gini. Ambil Al-Karim saat ni, terjemah. Al-Karim, apa terjemah dia? Yang mulia. Bila sebut kata yang mulia, tauhidus sifat. Mengesahkan Allah ni pada sifat. Kalau itu Tuhan ialah sifat mulia tu. Sebab Karim dengan makna yang mulia. Tak gitu kan? Tuhan yang mulia. Pas orang kita pun mulia juga. Ustaz mulia. Cara-cara dia. Bomo kita. Mulia. Ustaz kita mulia, Ustaz Mak mulia dia. Tu. Besok pun mulia. Di antara kita dengan anak kita dia lebih mulia. Kita mulia lebih pada dia. Di antara kita dengan anak murid kita lebih mulia. Pas kata Tuhan mulia ya. Yang mulia satu ya, tauhidus sifat. Mulia gini. Mulia Allah, mulia yang hakiki. Mulia kita, mulia yang majazi. Hak hakiki ni mulia terus. Tak ubah-ubah dah. Mulia hak majazi ni mulia sama tara.
Kalau kita berjuruh tu orang mulia kita. Bawa kita bawa je berak, tak ada siapa nak mulia kita. Tengok pak buat hina tambah pula. Ha tu orang panggil mulia majazi. Mulia sekali sekala, mulia tidak sekali sekala. Perak. Ha tu nak royak kata, we boleh faham dulu. Bawa kita faham, baru kita boleh kemah di dalam pegang ni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Okey. Tu nak royak tu boleh faham. Salah tak? Tak ada gapo. Ajaran cara penyusunan tak ada gapo. Tapi betul mana hak dok jadi hak dok jadi selisih di hari ni. Berasa nak tahu cut. Apa boleh demo tu kata hak tu tak leh, hak ni tak kena, hak nu kata gitu, hak ni kata gini. Tu. Cut hak jadi salahnya, cut hak jadi besarnya tauhid uluhiyah. Mana tauhid uluhiyah? Iaitu kita menghadapi Allah. Sebelah lek kita nak sembah kepada Allah, sebelah lek kita nak berdoa kepada Allah. Sebelah lek kita nak nak menghadapi kepada Allah tu, nak mensyukur kepada Allah, nak mengayuhkan kepada Allah. Tu orang panggil tauhid uluhiyah. Nak sujud kepada Allah, nak syukur kepada Allah, nak menghadapi kepada Allah kita ni, orang panggil tauhid uluhiyah. Ataupun boleh ringkas kata tauhid pada ibadah. Kita nak ibadat kepada Allah ni tauhid. Gapo? Mengesahkan Allah. Cut ning hak orang dak bahas ni, tauhid uluhiyah ni hak jadi masalah. Masalah betul mana? Masalah betulnya kita buat ibadat ada duk tawassul dengan salihin, ada duk tawassul dengan aulia, ada tawassul dengan Rasulullah, ada tawassul dengan anbiya, dengan para rasul dan para anbiya. Balahana misal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya ilahi aku, terimalah hajat aku ni dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah lek hak pegang tauhid tiga ni dia kata demo ni syirik. Situ ya. Betul pengajaran tauhid tiga tak ada gapo kali. Tapi betul betul apabila kita hak itu tawassul. Misalnya, ya Allah, ya ilahi aku, terimalah hajat aku ni, aku nak jual tanah. Nak jual tanah di tepi tembok ni, di tepi batas ruang pintu ni dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betullah wil aku cepat-cepat. Jadi kita tawassul dengan Rasulullah. Sebut nama lain. Bila sebut nama lain itulah dia tak panggil tauhid uluhiyah. Bukan mengesahkan pada ibadat dak dah lah. Sebab mengesahkan pada ibadat maknanya satu pada Allah pada ibadat. Ibadat ni tohesa je, metok tohesa je. Jangan duk pergi sakut nama-nama lain. Bila sakut nama-nama lain, musyirik. Sebab apa? Sebab kata syirik ni sebab serupa dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah apabila tanya siapa buat langit bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila tanya siapa yang buat langit bumi, dia jawab kata Allah. Musyrikin Mekah dah kan? Apabila ada soal, siapa buat langit bumi, dia jawab kata. Sebab apa? Percaya ke Tuhan katik, percaya ke berhala katik. Pak kita serupa je kata. Metok ke Tuhan, giduk sakut Nabi masuk. Giduk sakut wali masuk. Giduk sakut orang soleh masuk. Supa dengan hak ning. Bila supa dengan hak ning, hukum dia tu. Merah tu. Hak tu yang jadi masalah tu. Nak tahu cerita, takut tak tahu cerita. Takut kita duk mama tak tahu buku gapo. Ning buku dia kadang-kadang sebelah hak pegang tu sendiri pun tak tahu buku juga. Sebelah lewat tu pun tak tahu buku juga. Tahu buku kata mana? Tahu buku kata cut hak jadi cut den dia tauhid uluhiyah. Mengesahkan pada ibadat. Hak naknya mengesahkan pada ibadat maknanya kita buat ibadat Tuhan satu saja. Jangan duk pergi kapuh-kapuh hak lain. Dan kapuh-kapuh hak lain tak ada jadi sah dah lah. Tak ada jadi percaya Tuhan sah dah lah. Jadi percaya kepada Rasul katik. Percaya kepada wali katik, percaya kepada nabi katik, percaya kepada orang-orang yang sudah mati dah. Perak. Situ tepat tu. Pas kita nak royak di sini, di sisi kita ya tak kufur, ya tak syirik. Apa boleh kata tak syirik?
Sebab hak demo kata syirik mana dalil? Dia kata dalil tu. Dalil mana? Hak dalil hak katanya dalam surah Qasas ayat 88, dia kata wala tad'u ma'allah ilahan akhar. Mu janganlah doa serta dengan Allah akan Tuhan lain. Doa serta dengan Allah akan Tuhan lain. Allah satu, Tuhan lain satu. Jadi syirik kan? Dua Tuhan. Bah kita kata aulia salihin nabi bukan kita iktikad dia jadi Tuhan. Faham tak? Kita tak ada iktikad dia jadi Tuhan kali. Puak musyrikin Mekah ya iktikad Tuhan, sabit tu kufur. Sabit tu syirik. Ilahan akhar dengan maknanya Tuhan lain. Faham tak? Mu jangan doa serta dengan Allah akan Tuhan lain. Tu musyrikin Mekah ya gitu Tuhan lain sebab berhala. Hak ning kita tak ada pegang demo ni berhala, tak ada pegang demo ning ni Tuhan. Buat apa boleh kita sebut dia? Hatu orang panggil tawassul tu masuk dalam ayat kata dalam surah Al-Maidah ayat 35. Nah, wabtagu ilaihil wasilah. Dalam ayat kata ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai mereka yang beriman, hendaklah takutkan Allah wabtagu ilaihil wasilah. Nah, maka hendaklah carilah ataupun tuntutlah kepada Allah akan wasilah. Gapo wasilah? Wasilah ni orang panggil gi cari cara, gi cari jalan, gi cari orang hak damping diri dengan Allah. Sebab apa? Sebab ayat lain pula dia kata kan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin di dalam surah Al-A'raf ayat 50 ni. Sesungguhnya rahmat Allah amat hampir dengan orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin ni dengan sangat-sangat hampir dengan Allah. Maka kita cari dia lah minta tolong. Bukan kita kat ni pegang dia hak ni tu Tuhan, kita pegang nung Tuhan, tapi dia dekat dengan Allah, tolong doa we kawan. Tolong doa we kawan. Buat apa tolong doa we kawan? Sebab dia sangat hampir dengan Allah. Kita tak ada hampir, dia lebih hampir. Tu. Tu orang panggil tawassul. Buku tawassul ni hak jadi ni. Buku tawassul ni hak jadi ni. Tu dia nak faham gitu. Buku tawassul cut hak tepat jadi beraganya tauhid uluhiyah. Nak nampak rupa. Tidak dia tak nampak rupa, bah nampak rupa duk situ cut dia. Dia nampaklah kata tak leh no. Di sisi kita tak ada gapo boleh kata tak ada gapo. Sebab kita tak ada pegang kata dia beri bekah. Cuma tupai dia kerana dia dekat. Rahmat Allah sangat hampir dengan dia. Pas masuklah ayat mana? Ayat surah Al-A'raf ayat 50 ni. Pergi buka ayat tu. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat-sangat hampir dengan orang yang muhsinin. Orang yang suka buat baik. Para nabi, para rasul tak ada kena kecek dah. Orang soleh tak ada kena kecek dah. Aulia illah tak ada kena kecek dah. Orang yang rapat dengan Tuhan. Atas dunia pun kita nak jumpa dengan orang besar-besar, kena cari orang yang rapat dengan dia. Tahu tak? Tu dia. Padahal berkata syirik. Nak syirik buat apa? Syirik kita tak ada pegang dia beri bekah. Supaya kita jadi uluran kan, kita sakit uluran. Kita pergi cari bomo. Oh bomo tolong kita katik, bomo tolong kita. Kita suruh bomo tolong kita tak? Pas bomo beri bekah tak? Tak ada beri bekah. Tapi kita kecek dengan bomo, kita sebut bomo. Kita tak ada sebut Allah dak kali. Faham tak? Kan kita sebut Allah. Allah tolong kami katik, kami jadi uluran. Gitu tak? Tak kali kita sebut bomo tolong kita sakit ni. Malam tak ada boleh tidur. Faham tak? Kita sebut dia. Sebut dia tu fa'il majazi ya. Dia pocok sejarah wi ubat sejabe. Kita klik boleh dek. Game of bomo tu boleh dek. Nah, kadang-kadang hingga terus. Kadang-kadang sakit mari semula pula dah. Buat apa boleh sakit mari semula? Sakit mari semula tu nak kita tahu kata bukan bomo orang yang beri bekah. Yang beri bekah itu Allah satu saja. Tak?
Kalau bomo tu hingga misal kita kata, kalau bomo tu pocok dengan dia, padah dengan dia, tak ada nak pergi bomo lain-lain dah. Hak ni orang panggil Tuhan nak ajak adat kita. Maknanya adat apabila sakit pergi carilah bomo. Jangan duk tangga tawakah mata siapa bomo-bomo pun tak cari, janganlah duk tangga tu orang panggil Jabriyah balah tu. Faham tak? Lepas tu buku fa'il sakning tu fa'il majazi. Allah fa'il hakiki. Dalam ayat Quran kadang-kadang Tuhan sebut fa'il majazi, kadang-kadang Tuhan sebut fa'il hakiki. Mana mana hak kita duk baca fa'il majazi, fa'il hakiki? Kita baca dalam ayat. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kita boleh reti. Nah, Tuhan sebut fa'il majazi. Mana fa'il majazi? Dalam surah Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul maut. Kata oleh Muhammad telah mematikan kamu oleh malakul maut. Yang mematikan kamu tu malakul maut. Siapa malakul maut? Malaikat malakul maut itulah, iaitu Izrail. Malaikat Izrail mematikan kita. Khija tu duduk di dia. Malaikat Izrail mematikan kita. Pergi malaikat Izrail mematikan kita. Dalam surah Sajdah ayat 11. Satu ayat lagi dibuka di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Surah Az-Zumar ayat 42. Dalam Quran ni duk ayat ni. Takut-takut kira mau kata tak reti Quran pula. Takut kata tak turut Quran pula. Ni turut Quran ni duk ayat ni. Tengok dalam Quran dia kata ana. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Zumar ayat 42. Pas kita nak tahu di sini. Kata fa'il ni ada dua, fa'il hakiki, fa'il majazi. Mana fa'il hakiki, mana fa'il majazi? Fa'il hakiki kena kepada Allah, fa'il majazi kena kepada malakul maut. Tuhan kata, Qul kata oleh Muhammad, yatawaffakum malakul maut, telah mematikan kamu oleh malakul maut. Malakul maut mari ambil nyawa mu mati. Sebut malikul maut. Malakul maut. Ayat hak lagi, Allahu yatawaffal anfusa dalam surah Zumar. Allah mematikan seorang hina mautiha, seketika sapa sakatnya. Tuhan mematikan seorang apabila sapa sakat. Hak ni sebut Allah, hak ni sebut malaikat malakul maut. Pas kalau kita kira malaikat malakul maut beri tak bekas? Tak beri. Pas apa Tuhan sebut dalam Quran? Tu tanda kata fa'il majazi boleh kita guna. Boleh guna fa'il majazi, boleh guna fa'il hakiki. Nak sebut nama Tuhan selalu pun boleh. Nak sebut nama Tuhan, nak sebut nama isnad, orang panggil isnad majaz tu pun boleh. Maknanya kita guna fa'il majazi boleh. Siapa wak hingga demo duk sakit demam tu, pergi kat bomo makan ubat dia baru ni hingga keceklah tu kubur syirik. Tak syirik. Kalau itu payah kita nak cari. Siapa wak sembuh demo ni makan ubat ke apa ni? Makan ubat daripada Allah. Susah kita nak pergi cari mana tu. Sebab nak royak kata takut syirik. Nampak tak? Hatu nak royak kata fa'il hakiki boleh guna, majazi boleh guna, tapi duk di kita. Kalau kita mengaji tak apa. Kalau kita tak mengaji takut kalau tak ada sudah aku mati aku. Lah lain dah lah. Faham tak? Buku akidah je sikit sangat je. Sikit sangat je. Pas kita wasa percaya tak percaya, tu nak royak kata dia susah kalau tak mengaji ni. Susah. Kalau mengaji tak ada pelik ke apa.
Dia tak ada punuh ke apa le buku akidah ni kalau kita orang reti lah, orang tak reti langsung ni dia pegang i'tiqad selalu dah tu orang panggil kufur tu. Apa kita nak pergi borang semua ya susah sikit. Nak pergi borang semua kita. Tu dia. Kita tengok sikit dalam ayat. Takut-takut kita tak faham fa'il hakiki majazi. Kata majazi tak ada dalam Quran. Jangan kata itu. Banyak. Ni kita buat misal ni je lah dah ni. Fa'il majazi dengan maknanya pinjam samutara. Kita nama demo tu. Demo ni. Tu dia. Kita mari tengok dalam ayat. Sebab itulah dalam ayat ni. Nah. Apa boleh nak royak kata kita sebut nama lain ya tak syirik, ya tak syirik. Kalau kita hak itu faham dalam bab i'tiqad, kita mari buka di dalam surah Hud. Cuba buka dalam ayat dalam surah Hud. Ayat 42, ayat 43, ayat 44. Cuba buka tengok. Gapo tu cerita Nabi Nuh dengan anak dia. Nabi Nuh dengan anak Nabi Nuh. Sebab apabila Nuh saat itu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata kaum dia tak turut dia gini tak nak sabar dah banyak dah ni lama dah ni duk dakwah mereka ni tak nak dah. Mengadu kepada Tuhan. Tuhan kata ginilah Nuh mu tebailah pokok kayu duk di tengah jalan hok mu duk kelik duk jumpa mu duk tengok semua pokok kayu besar tu tebai hok tulah pas mu buat perahu. Buat perahu saat itu Tuhan hantar malaikat mari ajar cara buat perahu tu biar siapa kat orang duk ejek duk kata kepada dia gila apa ni buat perahu ni. Nah, air setitik pun tak ada dalam bumi kering kotor, dalam padang kering kotor. Nuh pun belah dia mau duk ejek duk kata apa? Bawa siapa masa? Nah, Tuhan pun nak turun. Apa hak dia janji dengan Nuh hak itu? Mata air tubik. Wa faratan nur. Mata air tubik kat dalam bumi. Hujan mulai lebat turun mari. Mari dah gelap turun je. Pada tu. Lepas tu Tuhan suruh Nuh panggil kaum dia masuk dalam perahu. Masuk dalam perahu. Panggil menatai masuk dalam perahu. Lepas tu panggil anak dia. Nuh kata ana dalam ayat dalam surah 42 surah Hud. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei anakku saya, hei kesayanganku. Anak hak saya itulah dia. Marilah naik serta dengan ayah ni. Marilah naik perahu ni, naik perahu serta dengan ayah wala takum ma'al kafirin. Mu jangan duduklah serta dengan puak-puak kafir tak percaya kepada Tuhan tu. Anak dia jawab kan? Qala jawab anak dia. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayuh, tak usah bosan kami boleh jemur pergi kepada bukit-bukit boleh selamat daripada air. Bukit banyak lagi ni, bukit keliling. Bukit boleh selamat daripada air. Air nak mari nyok ana lu. Air bah dak ke? Air bah mari lalu sekaligus. Tak ada pelik ke apa. Bah Nabi Nuh kata ana. Qala la asimal yaum. Hari ni tak ada dah tempat selamat. Mari masuk dalam perahu ayah ni. Hari ni tak ada dah tempat selamat. Min amrillah daripada ujian Tuhan, daripada bala Tuhan tak selamat dah. Illa man rahimah. Kecuali orang hak dapat rahmat, hak duduk dalam perahu ni hak boleh selamat. Pegai molek situ. Illa man rahimah tu. Orang hak duduk dalam perahu tu hak selamat, duduk dalam rahmat. Faham tak? Surah apa tu? Surah Hud ayat 43. Wahala bainahumal mauju. Mauju dengan maknanya ombak besar-besar bukit yang itu. Nah, ombak ni sepak kau ni tergelar habis, lipuh bukit yang itu mati habis kan. Tergelar habis Nuh kaum Nuh dan anak-anak dia keluarga dia tergelar habis. Fakana minal mughraqin. Semua tu tergelar habis. Kaum Nabi Nuh dan keluarga dia, anak dia khususnya gelar juga. Lepas tu perahu duk naik pergi semata. Hujan duk turun tak ada berhenti. Air mata pun duk lepas patula. Tak tahu kata nak pergi mana kita ni. Tak tahu kata patah duk mana. Laut ni, duk tengah laut ni. Supaya perahu Sukhothai tu deh. Duk tengah laut. Dia tergelar mari nak pergi pung mana ni. Tuhan satu dah lah. Tuhan satu dah. Nak pergi pung mana? Baju cuci tu kalau-kalau tu nak pergi panjang umur dia. Tu dia. Lepas tu, dah siapa masa tak boleh nak buat apa dah.
Lepas tu habis kaum dia dan lagi pula anak-anak dia habis. Bawa kata habis tu, mati habis. Lepas tu hujan tak ada berhenti lagi, air pun duk konak semata. Akhir esok nak rakyat atas ana, orang lah perahu yang habis gamuk. Tahu nak gimana. Lepas dia kata ana. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Faham tak? Cuba terjemah. Waqilah maknanya ada orang dalam perahu tu berdoa. Ya ard, hei bumi. Hei bumi. Ardub, ya ardub la'i ma'aki. Ibla'i ma'aki. Telaikanlah, isakkanlah airmu ni. Hei bumi, hei tanah, telailah airmu, isaklah airmu. Sebab dia tanah duk tubik air mata dok ke. Belak. Katanya perahu Nabi Nuh 45 bulan duk tengah langit. Pas nak gimana kita ni? Habis kamu panggil boming. Boming, berhenti boleh. Boming, isaklah airmu, seruklah airmu, telailah airmu. Wa ya sama, langit, aqli'i wa ghidal ma. Langit boleh berhenti dah hujanmu. Boleh berhenti dah hujanmu. Nah, wa ghidal ma. Nak ayat kata langit bila kaum Nabi Nuh duduk dalam perahu saat ni tu duduk berdoa metok berhenti air, metok boming suruh telai air dia, suruh isak klik air dia. Langit suruh berhentilah hujan jangan turun. Lepas tu wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Jadi Tuhan terima doa dia morning setelah mana qada hak Tuhan tanda siap dah dia kena berlaku, maka berlaku benda tu pun sudah siap. Lepas tu Tuhan kubur. Tuhan kubur doa mereka hak ada di dalam perahu. Baik tak? Wastawat 'alal judi. Perahu pun kau turun, kau duk serung.